Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Normaizatun Najwa binti Nazmi, nombor matrik D183111015. Okey, kumpulan kami akan membentang tajuk pengenalan kuliah 25 dan 26. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah merupakan satu istilah yang terdiri daripada dua perkataan, iaitu Al-Qawaid dan Al-Fiqhiyah. Menurut fuqaha kaedah, bererti hukum yang digunakan secara majoriti yang meliputi kebanyakan pecah-pecahannya supaya diketahui hukumnya. Pengertian bagi Al-Qawaid pula, para fuqaha telah mengungkapkan satu kaedah, iaitu yang kebiasaannya dipraktikkan ke atas bahagiannya atau cabangnya. Perkataan Al-Fiqhiyah pula berasal dari perkataan Al-Fiqh yang bermaksud faham. Menurut Al-Ghazali, ilmu Al-Fiqh adalah suatu ilmu syariah ataupun undang-undang Allah yang bersangkut paut dengan pengetahuan furu' ataupun cabang agama. Kedua-dua perkataan digabung dari sudut bahasa menjadi satu istilah yang baru yang mewakili satu disiplin ilmu yang berasingan. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah bermaksud kaedah fiqh dalam undang-undang Islam dalam menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan fiqh Islam tentang kaedah-kaedah hukum yang ada dalam undang-undang Islam untuk menjadi asas untuk kita faham dan kita kembangkan fiqh Islam tu tentang kaedah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Syahirawan Nur Ashikin binti Jasri. Nombor matrik D183111034. Okey, kita masuk kepada definisi pengenalan kaedah kuliah 25. Dari segi bahasa, bersahabat, bersama, tuntut persahabatan atau sentiasa seiring. Dari segi istilah, dalil yang menilai tetapnya suatu perkara selagi tidak ada sesuatu mengubahnya. Dalam arti kata lain, ketetapan pada masa lalu berdasarkan hukum asal terus-menerus berlaku untuk masa kini dan akan datang. Maksudnya di sini, selagi tidak ada dalil yang menetapkan sesuatu itu haram, maka ia masih dibolehkan dalam Islam. Contohnya, si A dan si B ni berkahwin. Kemudian kerana satu hal, contohnya si A ni bekerja. Lepas tu mereka harus berpisah tempat dan si B ni tak dapat menunaikan tugasnya sebagai seorang suami. Dalam hal ni, si A ni pula ingin berkahwin dengan orang lain tetapi tak dapat kerana masih mempunyai ikatan perkahwinan yang sah walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang pada hukum yang telah ditetapkan, iaitu tetap sahnya perkahwinan antara A dan B. Kita masuk kepada definisi pengenalan kaedah 26. Dari segi bahasa, ditegak atau tidak dibenarkan oleh agama. Dari segi istilah, suatu perkara yang dituntut oleh syarak agar ia ditinggalkan secara tegas. Sesiapa yang melakukannya dianggap penjenayah agama dan berhak menerima balasan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nujannah binti Mazlan, nombor matrik D183111448. Okey, part saya adalah sumber kaedah kuliah 25 dan 26. Okey, yang pertama, kaedah itu dirumuskan dengan berpandukan kepada hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, di mana baginda bersabda, bab syuruti fil nikah wa qala Umar maqati'ul huquq inda syurut. Bab syarat berkaitan dengan perkahwinan, Umar berkata ketetapan hak-hak berdasarkan syarat-syarat. Okey, di antara hukum yang terbentuk pada kaedah ialah diharuskan di dalam akad jual beli, iaitu dengan disyaratkan bahawa penjual memegang atau menahan daripada menyerahkan barangan yang dijual belikan sehinggalah dijelaskan jumlah harga barang tersebut. Maksudnya, penjual menahan barang yang dijualnya kepada pembeli sehinggalah dia menjelaskan jumlah harga barang tersebut.
Yang kedua pula adalah kaedah itu sebenarnya diambil berdasarkan hadis daripada Aisyah di mana baginda bersabda, "Makana min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil." Maksudnya apa sahaja syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran, ia adalah batal. Di antara hukum yang terbentuk daripada kaedah ialah di antara contoh syarat yang menyalahi dasar syariat seperti dalam akad perkahwinan mensyaratkan bahawa isteri tersebut tidak berhak mendapat harta waris peninggalan suaminya jika ia meninggal dunia nanti. Syarat seperti itu tidak sah. Yang ketiga pula, kaedah tersebut dapat dikaitkan kaedah tersebut dapat dirumuskan dengan berdasarkan sebagaimana daripada sabda baginda, la yuta'an nas bida'wahum la da'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal al-yamin alal mudda'a alaih. Maksudnya kiranya manusia itu diberikan, ini diterima dengan berdasarkan dakwaan mereka, sudah tentunya manusia itu mendakwa atau mengakui hutang darah daripada lelaki dan harta-harta milik mereka, tetapi sumpah itu dipinta daripada orang yang didakwa. Kaedah tersebut dapat dikaitkan dengan lafaz lain, antaranya ialah al-mudda'i huwa allazi yadda'i khilaf al-zahir wa yathbutu az-ziyadah wal mudda'a alaihi huwa mustafhabul al-asl. Maksudnya biasanya orang mendakwa atau pendakwa itu merupakan orang yang mendakwa atau mengakui terhadap apa yang bercanggah dengan zahir serta menetapkan dan mengukuhkan tambahan, manakala orang yang didakwa pula merupakan orang yang menetapkan keadaan asal. Yang kedua pula, kaedah yang kedua, al-bayyinah al-isbat khilaf al-zahir wal al-yamin liibqa al-asli. Maksudnya bukti untuk menetapkan perbezaan keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya. Di antara hukum yang terbentuk daripada kaedah ialah seseorang yang menuduh seseorang yang lain berhutang dengannya. Untuk ia wajib membawa bukti yang berkaitan dengan hutang tersebut atau saksi yang dapat menyokong atau mengukuhkan tuduhannya itu, manakala tertuduh pula dapat menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah. Maksud dia macam A tuduh B berhutang dengan dia. Lepas tu untuk mengukuhkan dia punya tuduhan tu, dia wajib untuk bawa bukti yang berkaitan dengan hutang tersebut atau saksi yang dapat menyokong atau mengukuhkan tuduhan dia tu. Manakala yang tertuduh tu dia boleh menolak tuduhan dengan bersumpah yang dia tak berhutang dengan yang berhutang dengan A tu. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafiq bin Kusyari daripada kos pengajian Islam. Saya akan bentangkan tentang pembahagian kaedah-kaedah fiqh qawaid fiqhiyah. Menurut mazhab Imam Syafi'i terdapat 5 kaedah yang telah disepakati untuk digunakan dalam permasalahan hukum, dan kelimanya merupakan ibu segala kaedah fiqh. Ia adalah: yang pertama, setiap perkara bergantung kepada niat. Yang kedua, keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan mengundang kesenangan. Yang keempat, kemudaratan dihapuskan. Yang kelima, adat kebiasaan dijadikan sumber hukum. Saya akan terangkan yang pertama dulu. Setiap perkara bergantung pada niat. Niat membawa erti seseorang memaksudkan sesuatu atau mengqasadkan sesuatu dan disertai dengan perbuatan khususnya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah ini membawa maksud setiap perkara dinilai dengan melihat kepada motif dan matlamat yang telah diperolehi. Ia juga bermaksud setiap perkara atau perbuatan dinilai dan bergantung kepada niat seseorang. Dengan itu, setiap amalan yang dilakukan oleh mukallaf bergantung kepada apa yang diniatkannya. Kaedah ini juga membawa maksud amalan dan tindakan seseorang, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Hukumnya adalah berbeza kerana berbeza tujuan dan amalan seseorang, dan tidak tindakannya
ataupun hukum-hukum syarak dalam setiap perkara dan urusan manusia akan terbentuk berdasarkan tujuan atau niat di sebaliknya. Ini kerana matlamat penting niat disyariatkan adalah untuk membezakan amalan ibadat dan adat serta membezakan taraf ibadat antara sesama manusia. Ia juga bermaksud setiap amalan yang sama ada pahala atau dosa bergantung pada niat pembuatnya dan cetusan hati qasad. Kaedah ini terbit daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasarkan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, hijrahnya itu berdasarkan apa yang dihijrahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Setiap perkara yang dilakukan oleh manusia terikat dengan apa yang diniatkan oleh mereka. Niat adalah perkara utama bagi menentukan setiap amalan manusia mendapat pahala ataupun dosa, malahan dalam menentukan halal dan haram. Jadi, niat merupakan faktor utama penentuan amalan seseorang sama ada baik ataupun buruk. Dalam Islam, kebaikan sesuatu amalan tidak hanya bergantung pada aspek luaran semata-mata, tapi juga berkait rapat dengan aspek dalaman, iaitu keikhlasan hati semata-mata semua kerana Allah. Contoh yang boleh dikemukakan dalam dalam niat ni lah. Yang pertama, saya datangkan 4 contoh. Yang pertama, pembakaran pokok untuk tujuan penanaman semula dengan niat menjimatkan kos untuk mengelak pembaziran adalah ditolak kerana asap yang dilepaskan ke udara boleh mencemarkan alam sekitar, walaupun niat melakukan penanaman semula adalah baik. Ini kerana terdapat inisiatif lain dalam melaksanakan perkara tersebut. Yang kedua, contoh yang kedua, pembinaan projek perumahan untuk keperluan manusia boleh diterima, tetapi pada masa yang sama kesejahteraan alam sekitar perlu dipelihara dan sebarang kerosakan kekal yang boleh menjejaskan ekosistem hidupan bumi sewajarnya dielakkan. Contoh yang ketiga, penilaian mencari rezeki yang halal tetapi dengan cara menubah ikan. Menubah ni macam kita naik satu kapal yang besar, lepas tu kita pasang pukat yang besar. Pasang pukat yang besar, dia sebenarnya akan mengakibatkan anak-anak ikan pun sekali tersangkut dekat tubar tu. Lepas tu yang ketiga tadi saya sambung, dengan cara menubah ikan tidak boleh diterima kerana menubah ikan boleh membunuh banyak spesies-spesies ikan yang tidak diperlukan dan boleh mendatangkan musibah kepada manusia serta menimbulkan masalah pencemaran air. Yang keempat, menerima habuan dan rasuah dalam meluluskan satu projek pembangunan yang berfaedah adalah ditolak kerana rasuah sendiri diharamkan dalam Islam walaupun pembangunan yang dibuat manfaat untuk rakyat. Keikhlasan dalam melakukan sesuatu amat penting kerana tanpanya hati dan akal akan dikuasai oleh nafsu. Apabila keadaan ini berlaku, maka akan berlaku pertemuan nilai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang ditafsirkan oleh manusia. Perkara ini secara jelasnya dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan pembaikan. Surah Al-Baqarah ayat 11. Seterusnya, kaedah yang kedua adalah keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Maksud kenyataan tersebut adalah perkara yang telah diyakini berlaku. Apabila timbulnya keraguan yang meragui keyakinan, itu tidak akan dikira. Dengan kata lain, perkara asal dan yakin tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan oleh sebarang syak ataupun keraguan. Sekiranya seorang itu yakin suatu perkara dan tetapkan hukumnya, kemudian berlaku syak atau keraguan terhadap keyakinan tersebut, maka keyakinan asal masih kekal dan tidak perlu beramal atau berpegang dengan
perasaan syak yang wujud di dalam diri. Kaedah ini terbit antaranya daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud apabila seseorang kamu ragu-ragu ketika sembahyangnya, ia tidak ingat berapa rakaatnya yang telah dilakukannya, 3 atau 4, hendaklah ia ketepikan keraguan tersebut dengan keyakinan dan berpegang dengan apa yang meyakinkan. Hadis riwayat Muslim. Kaedah di atas adalah amat relevan dalam konteks penjagaan alam sekitar. Contoh yang boleh dikemukakan adalah seperti berikut. Okey, saya datangkan 5 contoh. 5 contoh untuk keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Okey, yang pertama, pembangunan di lereng atau di atas bukit adalah antara projek yang berisiko tinggi yang bakal mengundang masalah. Begitu juga dengan usaha pembalakan dan penggunaan tanah di kawasan bukit untuk tanaman jangka pendek. Terdapat pelbagai akta berkaitan pencemaran air dan pemeliharaan tanah digubal bagi menjaga alam sekitar. Umpamanya, akta pemulihan tanah bahagian 111 mengenai kawalan kelodakan dan hakisan. Seksyen 5 menyatakan tanah bukit tidak boleh ditanam dengan tanaman jangka pendek termasuk sayur-sayuran melainkan sekiranya diberi kebenaran. Akta tersebut dikeluarkan bertujuan menjaga alam sekitar dan sewajarnya dipatuhi. Dapatan yang jelas dan tepat berdasarkan kajian yang ditemui. Oleh itu, sebarang keraguan berkaitan perkara ini sewajarnya ditolak dan diketepikan demi mengelakkan musibah terhadap terhadap alam sekitar lah, termasuk artinya nyawa manusia. Sebab kalau kita buat ladang-ladang ataupun kebun-kebun kecil, contohnya di Cameron Highland kan, ada tanah runtuh. Jadi kita kena elakkan lah benda tu. Okey, contoh yang kedua yang saya kemukakan kat sini, membuang sampah atau sisa toksik ke dalam laut atau sungai diyakini boleh memusnahkan kehidupan dan meracuni air, perlu dielakkan. Contoh kes tahun lepas di Johor, di mana tu, Allahumma salli alaihi wasallam, saya tak ingat, tapi tahun lepas ada kes pembuangan toksik di Johor. Dia merosakkan alam sekitar lah, termasuklah manusia-manusia. Okey, yang contoh yang ketiga, pembalakan tidak terancang terbukti menyebabkan suhu bumi semakin panas dan berlakunya tanah runtuh pun hendaklah dihindarkan. Okey, sekarang ni banyak pembalakan secara haram. Kita janganlah terlibat dengan pembalakan seperti ini. Okey, seterusnya yang keempat, perancangan bandar perlu kepada pembangunan yang teratur, kerana jika sebaliknya boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat. Maksudnya ni lah, pembangunan bandar ni secara apa orang panggil tu, basicnya longkang kena ada, longkang kena besar. Kalau kecil senang lah naik bertakung. Okey. Yang kelima, pembakaran hutan dan sampah sarap secara terbuka pasti akan mencemarkan udara dan menyebabkan jerebu yang perlu dihindarkan. Okey. Kalau bakar sampah kat rumah tu, soal bakar tilam, bakar macam-macam lah. Kalau boleh hantar sampah-sampah tu ke tempat yang betul. PKK ada sediakan sampah. Okay. Baiklah, saya akan teruskan dengan kaedah yang ketiga. Okay, kesulitan mengundang kesenangan. Kaedah ini bermaksud apabila timbul sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah. Perintah itu diringankan bukan seperti asalnya. Ia juga membawa maksud supaya syariat Islam dapat dilaksanakan dalam setiap masa dan keadaan bila-bila masa dan di mana-mana juga, iaitu dengan memberi kelonggaran dan keringanan ketika solat itu mengalami kesempitan dan kesukaran. Kaedah ini antaranya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu menanggungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, terdapat juga sabda Rasulullah SAW yang dapat
disesuaikan dengan kaedah ini, iaitu pemudahkanlah dan janganlah menyukarkan. Hadis riwayat Bukhari. Dengan dalil-dalil tersebut, maka dengan jelas menunjukkan bahawa agama Islam membawa konsep kemudahan serta memberi keringanan kepada umatnya, bukan kesempitan dan kesusahan dengan syarat. Kesempitan dan kesusahan dengan syarat mestilah menentukan kesusahan yang menjadi sebab keringanan. Contoh-contoh yang boleh yang saya kemukakan untuk kaedah ini adalah, saya kemukakan 3 contoh. Contoh yang pertama, penyembelihan terhadap binatang tentu. Penyembelihan terhadap binatang tertentu wajib dilakukan sebelum dimakan. Namun dalam keadaan tertentu, jika terdapat kesukaran menangkap binatang tersebut, kewajipan sembelihan dikecualikan. Umpamanya dihalalkan memakan binatang yang mati kerana dipanah, ditembak, atau kerana binatang pemburuan umpama anjing, dengan syarat diniatkan semasa melepaskan anak panah, menembak, atau semasa melepaskan binatang perburuan tersebut. Maksudnya kat sini kalau binatang tu liar sangat kan, contoh macam yang terbaru ni dekat Indonesia kan, Jokowi buat sembelih, tapi dia punya lembu tu kan agresif kan, tapi terpaksa lah guna cara-cara yang tertentu untuk sembelih lembu tersebut lah. Okey, yang kedua, dihalalkan memakan binatang yang mati dalam kandungan akibat ibunya disembelih dengan syarat anak di dalam kandungan tersebut sudah sempurna pembentukannya dan sudah bernyawa. Yang ketiga, Islam menganjurkan umatnya supaya membudayakan amalan sedekah. Namun begitu, tidak semua yang mampu bersedekah melalui harta. Oleh itu, terdapat alternatif lain yang boleh dilakukan. Contohnya, lafaz takbir, tahmid dan tahlil adalah sedekah. Selain itu, menyuruh kepada kebaikan dan melarang melakukan kejahatan juga merupakan sedekah. Begitu juga dengan hasil tanaman yang dimakan oleh manusia atau binatang juga merupakan sedekah. Ringkasnya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu adalah merupakan sedekah. Sehubungan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tiap-tiap kebaikan adalah sedekah. Kalau kita nak tanam pokok tu kan, kita niatkanlah sedekah, insya-Allah pokok tu boleh apa orang itu boleh mengeluarkan hasil yang sangat baik. Janganlah kita nampak apa kera ke kan, tu Palestin ke apa kan. Janganlah. Okay. Baik, seterusnya adalah kaedah yang keempat, kemudaratan mesti dihapuskan. Okey, kaedah ini bermaksud sekiranya berlaku kemudaratan, maka ia wajib dihilangkan. Ia juga bermaksud sesuatu yang boleh menyebabkan dan mendatangkan bahaya mesti dihapuskan dan dihindarkan serta mesti dihilangkan. Oleh itu, kerosakan dan kemudaratan kepada diri sendiri dan juga orang lain tidak boleh dilakukan, malah wajib kita hindarkan atau hilangkan, termasuk yang berkaitan dengan hak umum. Jumhur ulama juga menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. Kaedah ini lahir antaranya daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Sesudah Allah Subhanahu Wa Taala, sila. Minta maaf kawan saya kacau. Sesudah Allah Subhanahu Wa Taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf ayat 56. Okey, sabda Rasulullah SAW, tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan. Okey, contoh hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Contoh yang boleh disesuaikan dengan kaedah ini di dalam konteks alam sekitar ialah, saya bagi 5 contoh. Penggunaan racun serangga.
pembuangan sisa toksik dan penggunaan senjata kimia dalam peperangan perlu dihindari kerana apa sahaja yang boleh menyebabkan kecederaan, kematian, keracunan, kepupusan dan lain-lain hendaklah dihapuskan. Yang kedua, hendaklah membunuh binatang yang boleh mengancam keselamatan manusia. Contohnya, binatang yang menyerang manusia dan berbisa serta menyakiti penyakit dan sebagainya. Namun begitu, pembunuhan tersebut terbatas kepada binatang-binatang yang menimbulkan masalah kepada manusia, bukan sahaja untuk dibunuh dengan sewenang-wenangnya. Yang ketiga, mendalamkan sungai untuk mengelakkan banjir besar melanda boleh dilaksanakan. Yang ini salah satu perancangan bandar lah yang saya cakap tadi, mendalamkan sungai ataupun buat longkang. Okey, yang keempat, mengalirkan atau menyalurkan air kotoran rumah ke jalan umum perlu dielakkan kerana mendatangkan masalah kepada orang ramai serta boleh merosakkan jalan. Yang kelima, yang terakhir sekali, membina lebuh raya di kawasan yang berisiko berlaku tanah runtuh dan menimbus sungai untuk membina jalan raya perlu dielakkan. Okey, contoh yang pertama tadi, penggunaan racun dan serangga kan, pembuangan sisa toksik dan penggunaan senjata kimia dalam peperangan. Okey, saya tambah sikit sebab saya tak habis buat point tadi. Okey, yang pertama ni saya boleh dikait rapatkan dengan rokok, vape. Setengah orang tak nampak benda ni, tapi itulah asap tu dia yalah kan. Kita sedut hembus kan. Kita perlu tahu udara ni bukan kita seorang yang punya, insya-Allah kita semua yang punya. Okey. Baiklah, kaedah yang akhir sekali adalah adat kebiasaan dijadikan sumber hukum. Apakah yang dimaksudkan dengan adat kebiasaan dijadikan sumber hukum? Okey, adat kebiasaan bermaksud perkara yang diulang-ulang menurut kebiasaan sesuatu. Golongan mengikut cara tertentu dan diterima secara logik. Ia juga bermaksud apa yang menjadi amalan kebiasaan orang ramai atau segolongan dalam kalangan mereka. Keseluruhannya, adat ialah apa yang telah dikenal oleh manusia yang menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, sama ada berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Kaedah ini bermaksud adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Ulama telah menetapkan bahawa uruf dan adat kebiasaan merupakan salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan ketiadaan nas. Uruf bermaksud sesuatu yang telah dikenali oleh manusia atau masyarakat dan menjadi kebiasaan kepada mereka mematuhinya, sama ada perkataan, perbuatan dan juga perkara-perkara yang mereka tidak lakukan. Sekiranya uruf atau adat kebiasaan bercanggah dengan nas, maka ia akan ditolak kerana menetapkan uruf dan adat kebiasaannya yang buruk dengan mengetepikan nas bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, adat jahiliah yang menghapuskan anak lelaki mewarisi atau mengawini ibu tiri. Para ulama juga telah menjadikan uruf sebagai salah satu asas bagi pembinaan hukum. Setelah ulama berpendapat asas kaedah ini lahir daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah sekiranya berpalinglah, jangan hiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Surah Al-A'raf ayat 199. Kaedah ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apa yang dinilai oleh kaum muslimin itu baik, ia adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin buruklah di sisi Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Walaupun uruf boleh dijadikan sumber hukum, tetapi sebenarnya ia bukan dalil yang berasingan atau sumber hukum yang tersendiri. Malahan perlu dirujuk pada dalil-dalil syarak yang benar, kerana uruf tidak boleh menciptakan hukum bersama Allah dan tiada siapa pun yang mempunyai autoriti mengenai hukum kecuali Allah. Apabila hukum syariat meletakkan uruf sebagai salah satu cabang mengeluarkan hukum, ia adalah keringanan dan rahmat Allah yang menurunkan syariat, dan Allah adalah sumber hukum yang sebenarnya.
bukannya uruf menjadi hukum yang datang seiring dengannya. Ini kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan membina hukum dengan uruf, maka keizinan Allah adalah sumbernya dan bukannya uruf. Maka uruf sebenarnya tidak lebih dari kaedah fiqh yang dapat diambil faedah darinya ketika pelaksanaan hukum-hukum dan tidak ada mengikat kepada tahap sumber atau dalil. Rumusannya, segala perkara adat kebiasaannya tidak bercanggah dengan akidah, syariat dan akhlak. Akhlak dapat diterima dan diamalkan dalam masyarakat. Antara syarat untuk uruf boleh jadikan hukum adalah seperti berikut. Antara syarat-syarat uruf ada 4. Yang pertama, uruf tidak berlawanan dengan nas syarak. Yang kedua, uruf telah diamalkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan meluas. Yang ketiga, uruf yang digunakan dalam suatu tindakan sudah wujud ketika melakukan tindakan tersebut, iaitu uruf telah mendahului waktu tindakan dan berterusan sehingga masa berlakunya tindakan itu. Yang keempat, tidak wujud perkataan atau perbuatan yang jelas menyalahi uruf. Di antara contoh alam sekitar yang boleh dikaitkan dengan adat boleh dijadikan hukum ialah saya datangkan 5 contoh. Yang pertama, memakan dhab. Dhab ni adalah biawak Arab ataupun biawak padang pasir yang menjadi amalan masyarakat tertentu di tanah Arab dan diperakui Islam. Maksudnya waktu zaman Nabi tu yang makan dhab ni Sayyidina Umar. Tapi Nabi tak larang lah makan biawak padang pasir ni. Janganlah biawak belakang rumah kita bantai pula kan. Itu haram tu. Sebab dia makan sampah. Okey, yang kedua, usaha pendebungaan dan kacukan pada pokok bagi meningkatkan hasil dibenarkan oleh Islam. Yang ketiga, menjadikan daun-daun tumbuhan sebagai ulam dan pokok serta akar kayu sebagai herba untuk perubatan dan kesihatan tubuh badan. Okey, daun ketum teka boleh lah tu. Tapi jangan campur pula kan. Okey, yang keempat adalah menggunakan daun-daun tumbuhan sebagai atap rumah atau untuk membungkus makanan bagi masyarakat Melayu. Macam kita contohnya, mudahnya nasi lemak kan. Okey, yang akhir sekali, yang kelima adalah pembayaran upah atau gaji sebelum pekerjaan tersebut siap dilakukan atau sebelum sampai tempoh masanya. Okey, ataupun istilah yang kelima ni dia macam advance gaji awal. Kot dia nak belanja awet dia ke kan. Tak adalah, memang gurau dia tu. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang 5 kaedah yang ditugaskan oleh saya untuk bentangkan, insya-Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aiman binti Mak Jaya di 18311226. Saya akan membuat kesimpulan daripada keseluruhan kaedah kuliah 25 ini, yang mana kaedah ini bermaksud sesuatu ataupun apa sahaja yang telah ditetapkan oleh syarak seperti di dalam Al-Quran, sunnah maupun hadis mestilah didahulukan berbanding apa yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri seperti syarat. Dalam kaedah ini terdapat 18 kaedah juz'iyah yang boleh dipecahkan dalam kaedah kuliah ini. Dalam setiap perkara yang dibincangkan mestilah mempunyai hukum syarak yang telah ditetapkan dan bersumberkan daripada jalan yang sahih dan bukan andaian manusia semata-mata, kerana perkara yang sedemikian adalah tidak sahih. Akhir kalam daripada kesimpulan kaedah ini, yang mana dalam setiap perkara yang hendak disabit seperti dalam kaedah kuliah ini mestilah dilihat berdasarkan syarak yang ditetapkan. Saya akan membuat kesimpulan daripada kaedah kuliah 26, yang mana sebagai kesimpulan daripada kaedah kuliah ini bahawa dapat disimpulkan sesuatu yang dilarang memanfaatkannya, maka dilarang pula memilikinya. Sebagai contoh,
Aktiviti ataupun amalan yang menjadi perantaraan dikira terbabit pada hukum yang sama. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa perkara yang kita sedia tahu haram akan mendapat dosa jika melakukannya dan mendapat pahala sekiranya ditinggalkan. Oleh yang demikian, terdapat kaedah wasilah yang mengambil pakai hukum maqasid merupakan satu kaedah yang muktabar serta diguna pakai oleh para ulama Islam. Justeru, wasilah yang membawa kepada wajib maka hukumnya juga menjadi wajib. Wasilah ke arah tujuan yang haram adalah haram. Akhir kalam.